Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hashika Taqwa bin Muhammad Basri. Nombor matrik 057975. Jadi, kumpulan kami mengambil tajuk Al-Innah sebagai tajuk video assignment untuk kali ini. Sebelum saya menerangkan lebih mendalam definisi Al-Innah ini, sukalah saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengenalan bai Al-Innah ini. Hukum asal bagi jual beli adalah harus dan dibenarkan oleh syarak. Ini berpandukan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan segala jual beli adalah halal di sisi agama, kecuali terdapatnya riba dalam transaksi tersebut. Jual beli adalah satu muamalat penting dalam kehidupan setiap manusia. Ia fitrah manusia untuk memiliki sesuatu barang yang dikehendakinya. Bahkan, manusia akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Walau bagaimanapun, seseorang Muslim perlulah mempunyai batas-batas yang selari dengan kehendak syarak. Hari ini, banyak institusi perbankan Islam yang mengamalkan konsep bai al-innah dalam produk-produk mereka, seperti dalam pembiayaan modal, kad kredit, overdraft dan sebagainya. Bai al-innah adalah salah satu medium yang penting dalam sistem perbankan Islam. Ia merupakan salah satu instrumen yang terawal yang diperkenalkan dan telah mendapat banyak sambutan sama ada dari pihak bank maupun pelanggan. Walau bagaimanapun, transaksi ini selalu menjadi pertikaian ulama'-ulama' dari segi keharusannya. Hanya mazhab Syafi'i dan sebahagian mazhab Hanafi sahaja yang mengharuskan pelaksanaan bai al-innah ini. Namun begitu, bai al-innah ini tetap menjadi produk yang diharuskan untuk diaplikasikan dalam amalan perbankan Islam di Malaysia dalam mesyuarat kelima pada 29 Januari 1997. Konsep ini diterima pakai kerana masyarakat Malaysia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai konsep bai al-innah dari segi definisi, hukum dan kaedah pelaksanaannya di Malaysia. Bai al-innah ialah salah satu transaksi yang melibatkan dua pihak iaitu penjual dan pembeli, yang mana penjual menjual asetnya kepada pembeli secara tunai, kemudian penjual membeli semula aset tersebut dan membeli dengan harga yang lebih tinggi secara insurans. Konsep bai al-innah. Definisi bai al-innah seperti yang diketahui, terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh ulama salaf dan kontemporari mengenai bai al-innah ini. Berikut merupakan definisi bai al-innah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, bai al-innah ini ialah jualan, manakala jamaknya ialah buyuk, yang membawa makna membeli barangan yang harganya telah ditentukan oleh penjual. Kebanyakannya diletakkan pada awal jenis jualan. Bai juga bermaksud pertukaran dengan harta, manakala menurut John Penrice, bai ialah pertukaran jualan, perdagangan, penjualan ataupun yang dikenali masa kini ialah sistem barter. Jualan antonim kepada perkataan belian. Perkataan al-bai juga boleh didefinisikan sebagai penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ia merupakan suatu kontrak penukaran yang memerlukan prosedur tertentu sehingga mendapat persetujuan dan mempunyai perjanjian dari kedua-dua belah pihak, iaitu penjual dan pembeli. Oleh yang demikian, bai adalah satu transaksi yang melibatkan antara penjual dan pembeli dalam pertukaran milik sesuatu barang dengan barang
atau sesuatu yang dikenali sebagai barang yang bernilai. Manakala al-innah pula berasal daripada perkataan Arab iaitu al-ain yang bermaksud tunai. Berdasarkan kamus lisan al-Arab, merujuk kepada dua situasi iaitu yang pertama, penjual menjual aset dengan harga tangguh, kemudian penjual membeli balik aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga asal secara tunai. Yang kedua, jual beli yang melibatkan antara tiga pihak. Yang pertama, penjual menjual sesuatu aset kepada pembeli seperti biasa dan berlaku penyerahan aset tersebut. Yang kedua, pembeli menjual aset tersebut kepada orang lain dengan nilai yang lebih tinggi dari harga asal secara insurans. Yang ketiga, yang terakhir, pembeli baru menjual aset tersebut kepada penjual asal secara tunai tetapi dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dibelinya. Bai' al-innah dapat difahami sebagai transaksi jual beli dan bukan bermaksud pinjaman. Manakala ada juga berpendapat mendefinisikan bai' al-innah ini sebagai pinjaman dalam bentuk jualan. Bai' al-innah juga dapat digambarkan seperti seorang penjual membeli sesuatu barang secara insurans, kemudian menjual semula barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Oleh demikian, barang tersebut kembali kepada penjual asal. Jadi, sekadar itu saja pencerahan daripada saya, dan saya akan menyerahkan pencerahan yang lebih lanjut kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Daniel bin Sekap. Nombor metrik 058154. InsyaAllah saya akan teruskan tentang tajuk Bai' al-innah. Dari segi istilah, saya ambil pendapat ini dari 4 mazhab. Terdapat pelbagai maksud yang berbeza dari segi lafaz tentang Bai'ul innah yang telah didefinisikan oleh 4 mazhab. Walau bagaimanapun, maksud tersebut membawa maksud yang sama. Antaranya ialah dalam pendapat mazhab Hanafi adalah Bai'ul al-innah ialah seseorang membeli sesuatu aset dengan harga tertentu secara tertangguh tanpa mendapatkan aset tersebut. Kemudian pembeli menjual kembali aset itu kepada penjual asal dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Dan pada pendapat mazhab Maliki pula, Bai'ul al-innah ialah penjual membeli sesuatu barang yang diingini oleh pelanggannya dengan pihak lain dengan harga tertentu, kemudian menjual barang tersebut kepada pelanggan yang berkeinginan terhadap barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Mengikut mazhab Maliki, Bai'ul al-innah juga dikenali sebagai Bai'ul al-ajil kerana dalam transaksi ini terdapat penangguhan masa dalam pembayaran. Bagi pendapat mazhab Syafi'i pula adalah Bai'ul al-innah ialah penjual menjual barang kepada pembeli secara tertangguh dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Kemudian penjual membeli semula barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah dari harga asal. Manakala menurut kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam Al-Syafi'i, Bai'ul al-innah ialah pembeli membeli barang dengan berhutang. Setelah barang tersebut diterima, pembeli menjual balik barang itu kepada penjual asal dengan harga yang lebih tinggi secara tunai. Pada pendapat mazhab Hanafi pula adalah Bai'ul al-innah ialah seseorang membeli barang secara tangguh dan menjual semula secara tunai dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal yang diberi. Menurut Imam Hanbali, sesiapa yang menjual sesuatu barang dengan berhutang, maka tidak boleh membeli semula barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga asal. Okey, seterusnya saya akan menakrifkan dari perbengkan pula tafsiran terhadap Bai'ul innah. Penulis menghuraikan takrifan yang diberikan oleh beberapa buah pihak bank di Malaysia tentang Bai'ul innah, iaitu bank yang pertama adalah Islamic Bank menafsirkan tentang Bai'ul al-innah ialah sebagai satu kontrak, iaitu suatu transaksi yang melibatkan jual beli balik terhadap sesuatu aset oleh penjual
akan menjual aset kepada pembeli dengan tunai. Kemudian penjual akan membeli semula aset tersebut dengan pembayaran secara tertangguh dengan harga yang lebih tinggi daripada harga asal. Jadi apa yang saya faham adalah penjual dia akan menjual aset, contoh satu barang tu, kepada pembeli secara tunai, dan dia akan beli balik aset tersebut, dia beli aset tersebut daripada pembeli tu dengan bayaran secara tertangguh untuk mendapatkan aset tu semula, tapi bukan dengan harga asal, dengan harga yang lebih tinggi. Manakala menurut Bank Islam Malaysia Berhad pula, Bay'un Al-Inah didefinisikan sebagai suatu transaksi untuk memudahkan pelanggan membuat pembayaran yang melibatkan dua kontrak jual beli yang berasingan dengan menggunakan aset yang sama, mengikut pegawai syariah Bank Islam. Konsep ini boleh diterima berdasarkan mazhab Syafi'i untuk mengelak dari terjebak dengan riba. Bank Muamalat pula mentakrifkan Bay'un Al-Inah sebagai satu kontrak jual dan beli balik sesuatu milikan. Bank menjual harta secara tunai, kemudian membeli semula harta tersebut dengan harga yang lebih tinggi secara tertangguh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama yang diberi Ahmad Nur Hakim bin Nur Saidi. Nombor matrik 058507. Seterusnya saya akan menyambung dalam perbahasan Bay'un Al-Inah dalam rukun, di dalam rukun-rukunnya. Seperti mana yang kita ketahui, rukun merupakan sesuatu yang penting dan perlu ada dalam semua perkara, kerana ia merupakan unsur yang asas untuk menjadikannya sesuatu itu sah dari sisi agama. Rukun Bay'un Al-Inah ini sama dengan rukun jual beli biasa, tetapi ianya berbeza dalam bilangan akadnya. Dalam jual beli Bay'un Al-Inah ini terdapat dua akad jual beli yang berasingan, yang mana jumhur ulama telah meletakkan rukun jual beli kepada 4 bahagian, iaitu orang yang berakad, ataupun al-muta'aqidah ini itu dua orang yang berakad antara penjual dan pembeli. Seterusnya ijab dan kabul, yakni sirah. Seterusnya ma'qud alaih, barang. Dan terakhir sekali adalah al-saman, iaitu nilai sebagai alat pertukaran barang. Walau bagaimanapun, mengikut mazhab Hanafi, hanya ijab dan kabul sahaja dikira sebagai rukun jual beli, kerana dalam mazhab Hanafi ini keraan itu dikira dalam mazhab tersebut antara penjual dan pembeli. Manakala rukun yang lain hanya termasuk di bahagian syarat sah jual beli sahaja. Seterusnya, syarat rukun jual beli merupakan perkara yang penting yang perlu ada dalam sesuatu kontrak, yang mana jika tidak memenuhi syarat, maka satu kontrak itu terbatal ataupun tidak sah walaupun memenuhi rukun dengan sempurna. Tapi majoriti ulama bersepakat menyatakan bahawa syarat orang yang berakad, iaitu penjual dan pembeli, perlulah memenuhi syarat-syarat tersebut, yang mana mestilah berakal. Iaitu penjual dan pembeli itu haruslah berakal, kerana jikalau antara penjual dan pembeli itu adalah kanak-kanak, anak kecil ataupun orang gila, tidak sah di sisi ulama'. Manakala dalam mazhab Hanafi, urusan muamalat yang telah dilaksanakan oleh kanak-kanak yang memayis tidak akan dikira sekiranya ia membawa kerugian kepada dirinya. Tapi jika akad tersebut membawa kepada keuntungan, seperti menerima hibah, sedekah dan wasiat, urusan tersebut adalah dikira sah. Oleh itu, jika terdapat keuntungan dan kerugian dalam transaksi seperti sewa, menyewa dan jual beli, maka ia bergantung kepada keizinan walinya. Manakala mengikut majoriti ulama', al-muta'aqidain, iaitu dua orang yang berakad, haruslah baligh dan berakal.
walaupun mayyiz tersebut mendapat keizinan dari walinya, transaksi tersebut tetap dikira batal dan tidak sah. Yang kedua, al-muta'aqidain ini berbeza, iaitu penjual dan pembeli adalah orang yang berbeza kerana perlu lebih daripada seseorang yang terlibat dalam akad. Maksud di sini ialah tidak boleh ada seorang sahaja dalam urusan jual beli, mesti ada lebih daripada 2 orang, dan dalam 2 orang itu mestilah terdiri daripada penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah urus niaga secara rela oleh pembeli tanpa paksaan, yang mana pembeli melakukan urusan jual beli secara sukarela, yang mana ia hendak melakukan urusan jual beli tanpa dipaksa oleh orang lain ataupun dipaksa oleh penjual. Selanjutnya masuk kepada syarat ijab dan qabul, yang mana ianya adalah penting dalam satu transaksi muamalat. Ijab ialah satu kenyataan penawaran, manakala qabul ialah sesuatu kenyataan penerimaan dan persetujuan. Hal ini disepakati oleh para ulama fiqh kerana ia berhubung dengan keredaan dan kerelaan di antara dua pihak, iaitu pihak pembeli dan penjual, yang mana mestilah kedua-duanya pihak ini mesti redha dan rela dalam melakukan urusan jual beli ini. Oleh itu, penerimaan hendaklah sama dengan penawaran. Ungkapan ijab dan kabul perlu diucap secara nyata dalam transaksi yang sifatnya mengikut kedua belah pihak, seperti akad jual beli atau sewa menyewa. Manakala jika transaksi yang sifatnya hanya mengikat kepada sebelah pihak, seperti wasiat atau hibah, maka ia tidak perlu kepada qabul dan hanya memanai dengan ijab sahaja. Bentuk syarat sirah terdiri daripada perbuatan, tulisan atau isyarat yang difahami oleh yang terlibat. Seterusnya masuk kepada syarat barang yang diniagakan, iaitu syarat-syarat barang yang diniagakan, iaitu terdapat 4 syarat barang yang diniagakan, iaitu yang pertama, barang mestilah ada untuk diniagakan. Jika barang tersebut tiada, maka pihak penjual perlu berusaha untuk mewujudkan barang tersebut, kecuali jual beli untuk baik masalam. Maksud di sini adalah barang itu mesti ada bersama dengan penjual, dan bahkan pembeli tersebut nampak ataupun disaksi barang itu bersama dengan penjual. Yang kedua, barang tersebut haruslah bermanfaat dan bernilai di sisi syarak dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang mana barang itu mestilah mendatangkan kebaikan serta mendatangkan manfaat pada manusia bagi mereka yang membelinya, dan tidak sah jika barang itu tidak mendatangkan manfaat, seperti membeli najis, yang mana ia tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada pembeli. Seterusnya, yang ketiga, barang itu perlulah mempunyai hak milik seseorang terdahulu sebelum diniagakan. Yang keempat, barang tersebut mestilah boleh diserahkan kepada pemilik baru semasa akad dilangsungkan atau diserahkan pada waktu yang telah dipersetujui bersama. Maksud sini adalah mestilah diserahkan kepada pemilik baru semasa dalam keadaan akad itu, ataupun penjual itu menetapkan waktu untuk menyerahkan yang telah dipersetujui oleh antara dua-dua orang yang berakad. Yang ketiga, yang seterusnya, syarat harga barang. Harga haruslah jelas dan rela nilainya oleh kedua-dua belah pihak, iaitu rela antara harga itu jelas dan dapat diterima oleh antara pembeli dan penjual. Wang tersebut perlu diserahkan semasa akad berlangsung. Namun demikian, sekiranya bayaran tersebut dibuat secara hutang, waktu pembayaran haruslah jelas. Nilai pertukaran juga mestilah bukan dari jenis barangan yang diharamkan oleh syarak, seperti emas, perak, garam, tamar, gandum dan beras. Seterusnya, syarat sah bai'ul inah bergantung kepada syarat umum jual beli biasa. Sesuatu transaksi jual beli itu dikira sah kecuali jika terdapat 6 perkara dalam setiap jual beli, iaitu yang pertama, kesamaran pada barang,
harga jualan, tempoh pembayaran dalam jualan. Seterusnya, kedua, paksaan, sama ada paksaan sempurna atau tidak sempurna. Seterusnya, penangguhan, iaitu menangguh satu jualan dalam satu tempoh. Yang keempat, kerosakan atau kerugian pada harta yang hendak dijual. Yang kelima, penipuan sifat barang. Yang keenam, syarat yang merosakkan atau menganiaya salah seorang muta'aqidain. Oleh yang demikian, untuk menjadikan kontrak jual beli inah ini sah, ia perlu memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Yang pertama, antara pertama kriterianya adalah perlu ada dua kontrak yang berasingan yang memenuhi syarat yang sah di sisi syarak. Pertama, iaitu kontrak jualan antara bank dan pelanggan secara tangguh. Dan yang kedua, kontrak belian semula antara pihak bank dan pihak pembeli. Dan yang terakhir, yang kedua itu barang dagangan bukan dari kalangan barangan ribawi. Sekian, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Azra'i bin Muhammad Muhif. Saya dari Diploma Al-Quran As-Sunnah dan nombor metrik saya adalah 058500. Jadi hari ini saya akan berkongsi kepada kawan-kawan tentang syarat barang yang hendak diniagakan. Jadi dalam topik ini terdapat 4 syarat barang yang hendak diniagakan, iaitu syarat yang pertama ialah barang mestilah ada untuk diniagakan. Jika barang tersebut tiada, maka pihak penjual perlulah berusaha untuk mewujudkan barang tersebut. Jadi kat sini kalau nak jual barang, kenalah ada barang tu. Kalau tak ada barang tu, macam mana kita nak jual? Tapi kecuali jual beli itu adalah baik salam. Baik salam ni dia boleh kurang macam berniaga dalam talian seperti kita tahu zaman sekarang Shopee, Lazada. Dan syarat kedua adalah barang tersebut haruslah bermanfaat dan bernilai di sisi syarak dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi barang kita jual tu mestilah ada manfaat untuk kita jual kat orang. Kalau kita jual barang dah rosak, tak elok lah macam tu. Kenalah jual barang yang elok dari segi rupa semua. Jadi syarat yang ketiga adalah barang itu perlulah mempunyai hak milik seseorang terdahulu sebelum diniagakan. Jadi kat sini kalau kita nak jual barang tu mestilah milik seseorang, contoh milik kita kan. Baru boleh jual. Ataupun milik orang lain tu hantar dekat kedai kita, lepas tu dia minta kita jualkan. Macam tu lah. Jadi untuk syarat yang keempat, iaitu syarat yang terakhir bagi syarat barang yang hendak diniagakan adalah barang tersebut mestilah boleh diserahkan kepada pemilik baru semasa akad dilangsungkan atau diserahkan pada waktu yang telah dipersetujui bersama. Jadi barang tersebut bila kita dah jual kepada pembeli, kita kena serahkanlah barang tu kepada pembeli. Sebab dia dah beli kan, takkan dia dah beli tapi dia tak dapat barang sebab dia dah bayar. Benda tu kena langsung berlaku semasa akad, iaitu semasa jual beli lah. Jual beli kat kedai ke atau di mana-mana saja. Jadi saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Zal Aidi Awwab bin Wan Ahmad Tarmizi. Nombor metrik 058535. Perbezaan antara bai' at-tawarru', bai' al-inah dan bai' muhalil ar-riba.
Terdapat perbezaan antara ketiga-tiga jenis jual beli, iaitu bai' at-tawarru', bai' al-inah dan bai' muhallil ar-riba. Berdasarkan pandangan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, bai' at-tawarru' ialah jual beli yang melibatkan tiga pihak, iaitu penjual, pembeli dan pihak ketiga, iaitu pembeli yang kedua. Contohnya, penjual menjual sesuatu barang itu secara ansuran. Kemudian, setelah mendapat barang itu, pembeli menjual barang itu kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Jual beli bai' al-inah pula hanya melibatkan dua pihak sahaja, kerana pembeli menjual barang yang dibeli itu kepada penjual asal. Manakala bai' muhallil ar-riba seperti bai' at-tawarru'. Setelah pembeli yang kedua mendapat barang itu daripada pembeli yang pertama dengan harga yang lebih rendah, dia menjual balik barang itu kepada penjual asal. Ulama empat mazhab. Terdapat dua perbezaan pendapat daripada mazhab Hanafi tentang hukum bai' al-inah. Menurut pendapat Abu Yusuf, bai' al-inah adalah harus, iaitu sah dan tidak makruh. Malah diberi pahala jika niat untuk mengelak daripada terjerumus kepada riba. Manakala Muhammad bin Abu Hasan pula berpendapat bahawa bai' al-inah adalah makruh. Sementara itu, Ibnu Abidin pula menyatakan pendapat bahawa bai' al-inah bersifat makruh tahrimi kerana jual beli barang tersebut kembali kepada pemilik asal. Manakala jika barang tersebut tidak dijual kepada pemilik asal, maka hukumnya adalah makruh tanzihi. Manakala menurut mazhab Maliki, hukum bai' al-inah adalah tidak harus. Begitu juga pendapat daripada mazhab Hambali yang menolak keharusan bagi al-inah. Mereka menganggap bahawa al-inah adalah ailah kepada riba. Pendapat terakhir ialah daripada mazhab Syafi'i. Menurut Imam An-Nawawi, hukum menjual secara tunai dan membeli dengan harga yang lebih tinggi secara tangguh adalah harus. Jumhur ulama Syafi'i mengharuskan jual beli ini walaupun tersebar dan tidak prinsip muamalat bai' al-inah di negaranya. Walau bagaimanapun, jika terdapat syarat untuk menjual kembali barang yang telah dibeli kepada pemilik asal, maka hukumnya tetap haram dan terbatal. Hal ini menunjukkan kepada petunjuk adanya ilah untuk melakukan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi dengan muamalat inah dalam subtopik dalil dan hujah ulama yang mengharamkan bai'ul inah. Para ulama bersepakat untuk mengharamkan konsep bai'ul inah jika terdapat niat fasid dinyatakan dengan jelas dalam akad. Walaupun sempurna syarat dan rukun jual belinya, namun para ulama berbeza pendapat tentang hukum bai'ul inah yang tidak disertai dengan niat fasid secara jelas. Majoriti ulama kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahawa bai'ul inah adalah haram. Terdapat beberapa dalil yang dipegang oleh golongan yang mengharamkan bai'ul inah. Dalil yang mengharamkan bai'ul inah iaitu hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila manusia sangat bakhil dengan dinar dan dirham dan berurus niaga secara al-inah serta mereka mengekori ekor-ekor lembu lalu meninggalkan jihad fi sabilillah, nescaya Allah akan menurunkan bala ke atas mereka dan dia tidak akan mengangkatnya daripada mereka sehinggalah mereka kembali kepada agama mereka. Namun terdapat juga ulama yang mengharuskan muamalat bai'ul inah kerana dikategorikan sebagai harus sekiranya sempurna rukun dan syarat jual beli. Antara golongan yang mengharuskan bai'ul inah ialah daripada kalangan mazhab Syafi'i serta sebahagian daripada mazhab Hanafi. Abu Yusuf daripada mazhab Hanafi berpendapat bahawa bai'ul inah adalah sah dan tidak makruh. Manakala Muhammad Hasan Asy-Syaibani daripada mazhab Hanafi juga berpendapat bahawa bai'ul inah adalah sah tetapi makruh. Mereka bersandarkan kepada zahir ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'
أو حرم الربا, bahawa setiap transaksi jual beli itu dikira sah apabila sempurna syarat dan rukun jual beli. Riba tidak wujud di sini kerana transaksi ini melibatkan pertukaran barang dengan wang, bukannya pertukaran wang dengan wang yang boleh membawa kepada riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Amin bin Muhammad Nasir. Nombor matrik 058003. Kias. Menurut Abdullah bin Umar, sekiranya pembeli menjual sesuatu barang kepada penjual asal sama ada dengan harga yang tinggi atau rendah daripada harga asal, hukumnya adalah harus. Keputusan ini telah disepakati oleh ulama. Ini kerana masalah ini telah dikiaskan kepada persepakatan ulama bahawa pembeli tidak dilarang untuk menjual barang yang dibeli kepada orang lain dengan harga yang sama atau lebih mahal daripada harga asal. Majoriti ulama semasa telah mengharamkan kontrak bai' inah, antaranya ialah Syekh Yusuf Al-Qardawi, Wahbah Zahili, Syekh Al-Khalili dan Syekh Ibn Uthaymin, kerana transaksi ini merupakan hilah kepada riba. Pelaksanaan bai' al-inah telah mendapat persepakatan daripada Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia pada mesyuarat yang ke-8 pada 12 Disember 1998 yang telah memutuskan bahawa pelaksanaan bai' al-inah diharuskan dengan dua syarat, iaitu pertama, urus niaga yang digunakan pakai perlulah menepati syarat yang telah disepakati oleh mazhab Syafi'i. Yang kedua, memastikan tidak menggunakan barangan ribawi dalam urus niaga. Kesimpulannya, bai' inah dapat difahamkan sebagai transaksi menjual dan kemudian membeli semula sesuatu aset antara dua pihak untuk mendapatkan tunai. Jual beli ini melibatkan dua akad yang berbeza ke atas aset tersebut. Harga dalam jual beli ini pula berbeza, iaitu harga jualan pertama lebih rendah daripada harga jualan yang kedua. Hal ini kerana jual beli yang pertama dibayar secara tunai, manakala harga jualan yang kedua dibayar secara tangguh atau ansuran. Konsep ini sebenarnya bukan berhajat kepada barangan tetapi bertujuan untuk mendapatkan wang. Oleh yang demikian, konsep bai' al-inah yang dilaksanakan di Malaysia adalah diharuskan oleh ulama Syafi'i kerana ia bukan suatu hilah untuk menghalalkan riba, tetapi salah satu cara untuk memudahkan para pelanggan bagi mendapatkan mudah tunai dengan segera secara Islam.